Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna min ladunka ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang pendengar suara dan rusat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kita lagi sihat dan segar, dan dapat menikmati nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang minggu lepas saya telah menyentuh berkenaan dengan pemimpin Imam Al-Muttaqin, imam yang bertakwa. Kita berharap dan kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya Allah Taala letak dah dapat dah yang kita usaha pilih dapat pemimpin yang muttaqin. Kita harap kata dapat memberi kemajuan, beri kesejahteraan kepada umat dan kepada kita, kerana pemimpin yang muttaqin ataupun yang dikatakan a'immatul huda, pemimpin-pemimpin yang pemimpin yang hidayah, yang dapat hidayah, iaitu sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang telah pun kita baca dah minggu lepas, iaitu a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru, iaitu pemimpin-pemimpin yang mendapat hidayah dengan perintah kami, perintah Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, tatkala mereka itu sabar untuk nak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan pimpinan mereka. Sama ada di dalam perkataan mereka, dalam perbuatan mereka, termasuk program-program, rancangan-rancangan, kerongkan apa benda pun, kita harap kata dapat beri faedah dan beri membawa pada hidayah pada umat kita, dapat memimpin umat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak baca beberapa hadis berkenaan dengan gambaran ataupun bayan yang dibayankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berkenaan dengan akhir zaman, yang mana telah Nabi kita baca, telah bayan 1400 tahun dah. Kemudian ni kita berasa
pakak-pakak fikir bersama. Nah, saya sendiri dan semua hak kita pakak dengar, kita pakak fikir apa hak Nabi bayan, hak Nabi gambar tu berasa siapa dah masa dia. Di antara hadisnya yang berbunyi dalam disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhaj dia. Nah, iaitu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beri khabar kepada Haris bin Umairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahu in yudfa'a amruka fasayati alaika zamanun kasiru khutaba'uhu wa qalilu ulama'uhu kasiru su'aluhu qalilu mu'tuhu al-hawa fihi qaidul ilmi qala wa mata zaka qala iza umitatis salatu wa qubilatir rasya wa yuba'ud din bi'ardin yasirin minad dunya fannajah an-najah wa yahaq thumma najah. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada khabar yang akhir, khabar akhir zaman wayak pada Harith bin Umairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Harith bin Umairah, sekiranya dipanjangkan umur engkau, maka akan datanglah terhadap engkau satu masa tu kasiru khutaba'uhu, banyak orang yang bercakap agama, wa qalilu ulama'uhu, dan sedikit ulamanya. Ulama agama sikit, orang bercakap agama banyak, khutabah agama ni banyak. Kalau kita tengok lah ni, dalam radio, dalam terotak, dalam Facebook, mengajar menguai macam-macam, banyak kecap agama. Tapi wa qalilu ulama'uhu, ulama betul-betul sikit hak kecap. Kasir soalhu, banyak soalan-soalan agama yang tak dapat nak jawab. Benda-benda baru banyak timbul, masalah-masalah baru banyak timbul yang tidak ada pada masa sahabat, pada masa Nabi, tak ada benda baru. Tapi qalil mu'tuhu, sedikit yang memberi jawapan sikit. Al-hawa fihi qaidul ilmi, hawa nafsu padanya, pada masa tu, pada zaman tu qaidul ilmi, menjadi pemimpin ilmu. Mana ilmu dipimpin oleh hawa nafsu, bukan dipimpin oleh Al-Quran wa sunnah dak. Dipimpin oleh hawa nafsu. Mana ilmu mengikut hawa nafsu, pimpin ilmu. Kadang-kadang mengaji itu untuk nak memenuhi hawa nafsu. Tu. Kama dia kata sahabat, wa mata zakah, bila berlaku tu ya Rasulullah? Bila berlaku tu? Qala iza umitatis salatu. Jawab Nabi kita Muhammad SAW, apabila dimatikan semaya. Mana semaya ni dimatikan, tak hidup semaya. Kemudian kita fikirlah cara mana mati semaya pak kita ni. Kok masjid-masjid. Banyak mana. Cuba kita kira, hitung persen tengok. Orang dalam sebuah kampung ada 100 orang, 200 orang laki-laki misalnya. Berapa persen hak pergi semaya di masjid? Hak menghidupkan semaya tu berapa persen? Ni kita pakak fikir. Kita pakak fikir, pakak mikir. Hak menghidupkan semaya tu ada berapa orang, berapa persen? Roliknya, kebanyakannya hak berjalan kaki 3 orang pergi masjid. Hak tu dah hidup semaya. Hak berjalan kaki 2 tak pergi. Tak pergi. Mana kurang benar. Orang-orang muda kurang benar. Hak ni kita pakak fikir. Hak Nabi gambar.
Yang kedua pula wa qubilatir rasyah. Terima riswah. Nah, mana ikut orang beri terima riswah. Apa maksud riswah? Iaitu ma yu'ta li ibta'il haq. Perkara yang diberi itu untuk membatalkan kebenaran. Untuk membatalkan kebenaran. Dan wa ihqaqil batil. Dan untuk nak membenarkan benda hak batal. Jadi balik. Hak benar jadi batil, hak batil jadi al-haq. Itu makna riswah. Mana beri benda, beri bagai, terima bagai untuk membatalkan al-haq. Dan untuk nak menghakkan al-batil. Hak batil jadi hak, al-haq jadi batil. Itu maksud riswah. Tak kira gapo lah. Mana hak batil jadi hak, jadi benar, dan hak benar jadi al-batil. Dengan sebab riswah. Maknanya terima riswah. Dan yang ketiganya, masa tu hak Nabi gambar ni, wa yuba'uddin bi'ardin yasirin minad dunia. Mana jual agama, dengan benda yang sedikit daripada dunia. Maksudnya bimata'in qalil minad dunia wa huwal mal. Mana benda sikit je, tukar agama dengan harta. Agama dengan harta, dengan mata, tukar dah. Mana mudah sangat. Nak tukar agama mudah sangat. Di masa tu hak Nabi dia gambar ni. Kemudian Nabi kata fan najah wa yahaq summan najah. Maka cepat. Cepat sungguh. Masa tu cepat, segala-galanya cepat. Mana dalam perhubungan semua cepat berlaku. Kalau kita tengok hak Nabi dia gambar 1400 tahun lebih dah Nabi royak keadaan Ellen ada berlaku dah nampak. Ada berlaku. Orang berkecek agama banyak, tapi berkecek hak betul-betul sungguhnya sikit. Ulama agama tu sikit. Orang nak tahu hal agama banyak, kerana masalah banyak lah ni. Masalah banyak. Dan benda-benda baru banyak. Hasil pada kemajuan ilmu pengetahuan ni, anggota manusia boleh tukar. Benih manusia boleh bubuh. Misalnya, banyak perkara masalah-masalah baru, tapi orang jawab sikit. Tak ada orang jawab. Bahkan apa dia ilmu tu mana tidak dipimpin oleh agama. Orang yang ada ilmu tidak berpadu pada agama. Orang ada ilmu tidak berpadu pada agama, apalagi Al-Quran wa Sunnah, tak berpadu pada fikiran dia, hawa nafsu dia. Itu keadaan. Lepas tu sahabat-sahabat tanya, bila berlaku tu? Apabila semaya itu dimatikan, apabila riswah diterima, apabila agama dijual dengan harga murah. Dan masa tu masa yang secepat-cepat masa, perjalanan cepat. Agak kita dok perhati keadaan tu sudah pun sabar dah masa kita ni. Sabar. Hak Nabi gambar tu sabar berlaku dah. Agak adalah ni kita pakak-pakak fikir, pakak renung. Supaya kita dapat mengelakkan apa dia hak Nabi dia royak tu. Dapat mengelakkan. Mana kita kena usaha ambil agama tu tak depan. Ambil agama tak depan. Nak buat apa benda pun kena hitung dulu apakah lulus oleh agama ataupun tidak lulus. Kalau tak lulus kita tak boleh buat. Kalau lulus oleh agama, oleh syarak, maka kita buatlah. Mana kita tak depan agama. Kalau kita berdasar kepada fikiran, berdasar kepada hawa nafsu,
agama kita tak belakang, kita mendulukan akal kita daripada agama dengan secara tak langsung. Kita dah menetai golongan Mu'tazilah, kita jadi Mu'tazilah. Na'udzubillah. Nah, cara tak langsung orang panggil, tak khabar. Kita dah murid Mu'tazilah, mengaji usul murid Mu'tazilah, padahal kita Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab kita ambil akal tak depan, agama kita tak belakang. Nah, sedar pendengar ya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam hal ini kita sama-samalah sedar, termasuk hak baca sendiri ni. Nah, kita bakat-bakat sedar, mudah-mudahan kita boleh ubah cara memikir kita dalam nak menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak kita ni selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Dan ada satu hadis lagi berkenaan dengan hadis akhir zaman juga. Nah, Nabi kata yakunu fi akhir zaman rijalun yarkabuna ala sirajin ka ashbahir rijal yanziluna ala abwabil masajid nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asminatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Nabi SAW bersabda, menggambarkan adalah pada akhir zaman beberapa orang laki-laki naiklah mereka itu di atas kenderaan. Mana ada kenderaan, nah ini kat kereta lah ni. Nah, kereta, naik kereta. Ka asbahil rijal, seperti mana laki-laki lain juga naik kereta berkenderaan. Yang ziluna ala abwabil masajid, mereka itu turun di pintu-pintu masjid. Mana boleh jadi turun nak semaya. Nah, bukan nak semaya lagi. Naik kereta. Orang ada sanak dalam masyarakat berkenderaan dan kereta, turun buti di masjid nak semaya. Yang wayaknya nisa'uhum, isteri-isteri mereka, kasiat, berpakaian ariyat tapi kelanja. Kasiat ariyat, pakar tapi ariyat, kelanja. Pakar tapi kelanja. Kita faham lah. Nah, ala ru'usihinna, di atas kepala mereka, kasminatil bukti, supaya ngagah utuh, do boko tak kepala, mana rambut tak kepala. Kemudian Nabi kata il'aluhunna, laknatlah mereka itu, fa innahunna mal'unat, maka mereka itu dilaknat. Maksudnya nak pakai ketak berdakwah sebagai kelanja. Nah, dia pakai habis tapi tutup habis urat, tapi setengah kelanja sebab ketak. Kemudian Nabi laknat. Apa laknat? Mana putus rahmah, tardur rahmah. Laknat ni putus rahmah. Nah, Allah Ta'ala tak beri rahmah. Ni pun kita berasa sebab masa ni berlaku juga dah kepada kita. Nah, berlaku. Nah, gambar yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perkara hak berlaku lah ni. Nah, kita nampak berlaku dah. Dengan sebab itu sama-samalah kita sedar. Nah, sama-samalah kita bakal mikir untuk nak lepas daripada gambaran yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis lagi berkenaan dengan hadis akhir zaman juga, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuh
wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amirah wahya kharrabu minal huda ulama'uhum syarrum min tahti adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Nah, ini hadis riwayat pada Ibnu Uday dari kitab dia Al-Kamil. Maksudnya daripada Ali bin Abi Talib berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, HP bahawa datang di atas manusia satu masa. Nabi kata dekat-dekat dah. Nah, bahawa datang pada manusia oleh satu masa. Masa mana? La yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak kekal daripada Islam itu melainkan namanya. Namanya Islam. Nama Islam lagi Muhammad, Abdullah, Yusuf, Sulaiman. Tapi gaya dia, cara hidup dia, pakaian dia, cara mikir dia, tutur kata dia, tingkah laku dia, semua tu tak ada. Nah, tak ada dah. Tak ada Islam dah. Maksudnya tak ada cara Islam. Dalam arti lain, dalam arti kata lain, mana tinggal cara sunnah Nabi. Segala gerak kerja dia, kerja buat dia, duduk kerja dia, semua tu tak ada dah. Hanya ada nama. Wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu melainkan ada rasam, ada tulisan. Quran ada tapi tak ada baca. Tak ada amal, tak ada baca, tak ada amal, tak ada tadabbur. Quran ada bukan tak ada, tapi duduk Quran situlah. Kalau duduk tah mari situlah. Tak ada baca Quran. Duduk baca muka lain. Ni kita bakat fikir belaka lah. Pelan ni dia baca gapo, kita bakat tahu belaka. Dalam masa 24 jam tu, kalau kita baca Quran berapa minit. Dan dia baca lah pada Quran tu berapa jam. Daripada muda sampai tua pula ni. Kita bakat tahu belaka. Telefon tanya terosak. Bakal dia baca tu. Quran tak ada baca. Dan ada setengah pula baca Quran dalam tu. Dari terosak tu juga baca Quran. Maknanya gambar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambar, kita bahasa sebelah ni siapa dah. Siapa dah. Masajiduhum amirah. Masjid mereka molek-molek. Amirah, molek-molek. Cak. Luah-luah besar-besar masjid. Molek-molek. Wahya kharrabu minal huda. Tapi masjid itu merutuh daripada petunjuk sebab tak hidup amalan. Amalan masjid tak hidup. Masjid sekadar lagi semaya. Semaya pun tak hidup juga. Mana hal lain tak ada. Mana gambaran ni jauh dengan amalan Masjid Nabawi dulu jauh. Masjid Nabawi dulu segala apa yang berlaku dalam masyarakat semua di masjid berlaku. Yang ulama sipu kata besar-besarnya 4 perkara alam Masjid Nabawi. Satu, amalan dakwah. Amalan ajar mengajar. Kita pun ada juga mengajar tu. Tapi seminggu sekali kadang-kadang. Ada juga orang masjid tu tiap-tiap malam. Tak apa dah. Amalan ibadat. Kita pun ada juga ibadat tapi sikit. Maknanya tak hidup. Amalan khidmat 4 perkara. Jadi di masjid tu tak hidup 24 jam. Tak hidup.
Nak hidup 24 jam, nak hidup cuma 5 waktu tu pun susah dah. Ni noyak kata jauh. Hak Nabi duk gambar. Nabi duk gambar ni bahasa siapa dah. Masjid tak boleh beri hidayah kepada manusia. Masjid tu tak boleh beri hidayah kepada orang. Tak boleh beri hidayah kepada makmum, pada ummah. Bahkan lah ni kat malam tengah-tengah malam di masjid tu. Tempat apa dia orang yang muda gitu tupai buat maksiat situ. Nauzubillah. Ini ayat tu wahya kharramul huda. Masjid molek. Oh jambai molek belakang masjid. Tapi tak hidup. Ni hak Nabi gambar ni. Kita bahasa siapa dah tempat kita. Ni kita bakal mikir. Ulama uhum syarrum. Nabi kata ulama mereka yang lebih jahat. Allahu akbar. Minta ta'lim sama di bawah hukuk langit. Sebab apa? Minhum takhujul fitnah. Daripada mereka lah min indihim takhujul fitnah. Daripada mereka sisi mereka lah lahirnya fitnah. Nauzubillah. Tak jauh lah. Wa fihim ta'udu, dan pada mereka lah kembali fitnah. Maknanya ulama juga tak boleh beri hidayah kepada ummah. Dan ulama tu melahirkan fitnah. Nauzubillah. Ni kita sama-sama mikirlah. Mana cakap dia, ajaran dia, tutur kata dia. Bukan lahir nak beri manusia tu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak beri boleh menyatu umat dah. Dia boleh kasih sama umat dah. Jadi fitnah pada ummah. Jadi fitnah pada ummah. Inilah kita ada sama-sama mikir. Hak Nabi duk gambar ni, kita bahasa sebuah siapa masuk dah. Kita butuh tak berehat sama-sama, dan kita akan sambung semula pada teknik berehat dah. Berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah. Salamun alaik. Berselawatlah ke atas Nabi, moga hidup kita diberkati. Berselawatlah ke atas Nabi, moga hidup kita diberkati. Amalkan sunnah Rasul junjungan, moga kita mendapat syafaat. Amalkan sunnah Rasul junjungan, moga kita
Ya Rasulullah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Berkenaan dengan hadis saat ni yang saya baca saat ni, mana kita sama memikir yang Nabi kata tidak tinggal Islam melainkan namu, tidak tinggal Quran melainkan tulisan, dan masjid molek-molek tapi tepat utuh daripada hidayah. Ulama mereka lebih jahat di bawah rukuk langit, kerana daripada mereka lah lahirnya fitnah, kepada mereka lah kembali fitnah. Sebab tu saya kita pakak-pakak jaga check-up pair kita, supaya kita berkecek ni tak jadi fitnah kepada orang, kepada manusia. Apalagi duk balah bagaimana kita dah lihat lain di Indonesia, duk belagak dengan sebab hak ulama lah, dengan kaja macam-macam. Hak sebenar kita tak boleh nak royak, pakak tengok sendirilah dalam Facebook, dalam gapo tu. Maknanya untuk menghancurkan ummah, memecah belahkan umat Islam dan lain tempat. Sebab tu kita harap semua tempat kita ni kita jaga sungguh-sungguh, supaya umat kita tidak jadi serupa dengan di luar negeri. Lahirnya sifat mahabbah, sifat kasih sayang itu tinggi, kena jaga sungguh-sungguh. Apa dia kesatuan kita umat Islam. Cakap kita gapo benda pun kena jaga. Kerana ulama ni walaupun kok mana pun dia kecek, dia ada alasan. Kalau gitu walaupun ada alasan, kita jaga daripada membawa kepada orang berdengar tu jadi pecah belah, jadi rusak. Kita naknya kita berkecek tu umat kita apa dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergi ke masjid, dan umat kita lahirnya sifat mahabbah, sifat kasih sayang itu tinggi. Itulah yang kita pakak-pakak usaha. Dan kita nak baca satu hadis lagi berkenaan dengan hak Nabi duk gambar di akhir zaman, iaitu berkenaan dengan Jibril alaihi salam mari tanya Nabi tentang kiamat. Tentang kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Qala Jibril alaihi salam akhbirni an imaratiha. Qala antalidul ummatu rabbataha wa antaral huffata murata al-alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Hadis ini sahih riwayat pada Muslim daripada Imam Khattab. Maksudnya Jibril alaihi salam mari tanya Nabi berkenaan dengan sa'ah kiamat. Kemudian Nabi SAW jawab, orang tanya tu, orang kena tanya, orang ju orang hak ju tanya tu, lebih tahu daripada orang menanya. Mana orang yang kena tanya tu lebih tahu pada orang menanya. Maka kata Jibril, khabarlah kepada aku tentang alamatnya. Alamat kiamat tu gapo gatik. Gapo gatik. Kemudian dia jawab Nabi SAW, antalidul ummatu rabbataha. Bahawa beranak oleh hamba akan pengulunya.
Beranak oleh hamba akan penghulunya. Mana ibu beranak pada penghulunya. Nah, wa antaral huffata urat. Dan aku tengok orang berjalan kaki kelanja al-urat al-alah, tapi sanggup orang. Boleh sanggup anak yatim, sanggup orang miskin. Dan aku tengok orang duk pera kambing, pera menata ni, pera kambing ni boleh bina rumah tinggi-tinggi. Boleh bina rumah tinggi-tinggi. Dalam hal ni kita dapat nampak. Nah, tadi dulu umat tu rabbataha. Maksud di sini ni maknanya ibu tu takut pada anak. Ibu takut pada anak. Ibu bapa takut pada anak. Anak jadi penghulu dalam rumah. Nah, jadi tua. Anak jadi tua. Teruk berlaku. Ikut nak kata. Bukan takut ke anak. Bukan ibu bapa ni didik anak dah. Nah, ajak anak dah. Anak takut, ibu takut ke bapa. Tak deraka ke ibu, tak deraka ke bapa dah. Jadi ibu kita takut pada anak, ayah takut pada anak. Teruk berlaku ikut anak kata. Hari kita nak mikirnya ada kedak lah ni masa ni. Nah, orang lagu ni ada kedak. Tu. Nah, ada kedak. Maknanya anak dia tapi dia takut. Tak berani nak anak jadi molek, tak berani. Nak asuh anak yang tak berani, takut. Nah, ayat kata ada kedak berlaku kepada umat kita lah ni keadaan ni. Dan yang keduanya, aku tengok orang berjalan kaki. Mana orang tak pakai kasut lah dah. Kelanja. Nah, tapi dia dia boleh perak orang. Perak orang miskin, perak anak yatim, perak banyak. Kalau ni kita rasa jatuh kepada orang-orang yang jadi bita-bita filem. Mumasil. Nah, ada kedak lagu ni. Dia seorang penyanyi tapi dia tak sanggup anak yatim. Sanggup orang miskin. Nah, ada kedak. Ni hak Nabi duk gambar. Nabi gambar masa lama dah. 1400 tahun lebih dah. Nah. Dan yang ketiganya orang pera benate, gembala kambing. Nah, boleh buat rumah tinggi-tinggi. Maknanya kayu. Dengan sebab pera benate dia dapat kayu. Dapat kayu. Jadi orang kayu. Ada kedak. Ni gambar yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada alamat kiamat itu. Nah, ni pun kita rasa hak Nabi sebut tu ada berlaku dah lah ni. Maknanya ibu bapa takut pada anak pun ada. Nah, orang hak duk menyanyi, duk jadi duk sanggup orang miskin ada. Nah, apa orang perah kambing, orang perah menata kayu ada. Dah berlaku lah ni. Tu. Sedang pendengar ya rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan satu hadis lagi kita nak baca juga berkenaan dengan apa dia akhir zaman daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sayati zamanu taksuru fihi al-qura'u wa taqilul fuqaha'u wa yaqbidul ilma wa yaqbidul ilma wa yaksurul haraja thumma ya'ti ba'da zalika zamanu yaqra'ul qur'an rijalu min ummati la yujawizu tarakibahum thumma ya'ti ba'da zalika yujadilul musyriku billah
al-mu'mina fi misli ma yaqul. Nah, hadis sahih. Dalam kitab apa dia syarah bagi Minhal Abidin Sirajul Talibin. Nah, maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu, akan datang satu masa, tuksaru fihil qura, dibanyakkan padanya pada masa tu qura, banyak orang baca, banyak. Bila dibaca Quran, ke baca pada banyak orang baca. Nah, wa tuqillul al-fuqaha, tapi sedikit orang faqih. Orang faqih ilmu, faqih agama sikit. Fuqaha si mana orang faham agama. Orang faham agama tu sikit. Orang mengaji banyak, tapi orang faham agama sikit. Nah, orang mengaji banyak, mengaji. Wayak bidul ilma, dan dicabut akan ilmu. Yak bidu mana tu hak ke ilmu. Mati orang-orang lain banyak ke mati. Nah, tu hak qaba ilmu, mana cabut ilmu, mati. Wayak sul harj, dan banyak pembunuhan, berlakunya membunuh banyak. Tak tahu dah apa tu, mati dia tu. Kena berdiri, kena tembak. Nah, banyak berlaku pembunuhan. Summa ya'ti ba'da zalika, kemudian datang lepas pada tu zaman, satu masa pula, yaqra'ul Quran, membaca ia akan Quran. Membaca akan Quran rijalun, oleh beberapa laki-laki. Nah, min ummati, pada umatku, membaca Quran daripada laki-laki daripada umatku, la yujawizu tarakibahum, tidak lebih daripada batas halkum mereka. Mana baca Quran, baca tapi tadabbur tak ada, kesal pada Quran tak ada, amalan tak ada, baca saja, tak lebih pada batas tekak mereka. Mana kesal baca tak pergi kepada amalan kehidupan hari tak pergi. Nah, amalan tulis diri pun tak ada amal, baca saja. Na'udzubillah. Tak lepas pada batas halkun, kau datu ya baca, bunyi lepas tu senyap, tak ada apa. Mana tak ada kesepo. Ayat-ayat takut pun tak ada kesepo. Ayat tafsir gembira pun tak ada kesepo. Nah, tak ada kesepo berlaku. Mana tak lepas pada batas halkun, kau datu ya baca Quran. Pada satu masa Nabi kata, summa ya'ti ba'da zalika, kemudian datang pula lepas pada tu Nabi kata, al musyriku, orang musyrik tu billah, orang musyrik dengan Allah Taala, yujadilu al mu'min, orang bukan Islam, dia berlawan dengan orang mukmin hak Islam. Nah, apa? Kerana dia amalan orang mukmin tu maknanya buat amal serupa dengan orang musyrik. Apa mung Islam, mung tak ada puasa. Sebab tu. Nah, mung orang Islam tak ada sembahyang. Jadi orang musyrik kata kepada orang mukmin. Nah, mung orang muslimah tak ada tutup aurat. Ya orang musyrik tahu. Dia boleh kata. Masa tu. Ini Nabi gambar. Enggak, benda lagu ni ada kedak. Nah, kita bakal fikirlah kepada masa kita lah ni. Itulah apa dia beberapa perkara yang dapat saya baca. Nah, untuk kita bakal mikir bahawasanya kita ni duk zaman hak Nabi dia gambar tu, bahasanya siapa berlaku dah. Nah, hak Nabi dia gambar tu semua tu siapa masa kita ni siapa berlaku dah. Ada berlaku dah masa kita ni. Mudah-mudahan perut dengar ni, nah, dapat kita mikir, saya sendiri berbaik dan semua pendengar kita harap kita bakal mikir. Nah,
untuk nak mengelakkan diri kita daripada apa yang Nabi gambar tu. Nah, mudah-mudahan kita selamat dan mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sikit sebanyak apa yang saya ucap, yang saya baca pada hari ini. Nah, kalau baik tu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pakai amal. Dan hal tak baik tu adalah kejahilan daripada saya sendiri. Nah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimat wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ท่านกำลังฟัง FM เสียงดารุณศาสตร์